Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah kita bertemu lagi sekali. Kami sekarang empat terus ada kat sini. Tak ada saya nak masukkan yang lain ke apa Alhamdulillah. Apa khabar semua, sihat saya nak tanya dah makan ke belum? Tak apalah, itu cerita bulan puasa kan. Masa kita adakan sesi santai kopi dan kurma. Tapi sekarang dah tak boleh, bukan santai kopi dan kurma. Sekarang nak makan apa saja makanlah. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya bersama yang lain-lain ya, Ustaz Muhammad Ali Fatul Nu'man, Ustaz Huzaifah, Ustaz Musa. Kita akan sama-sama ini macam kira forum lah. Kita tak boleh bertemu secara fizikal kan. Kalau boleh pun mungkin ada hadnya, tapi insya-Allah kita akan sama-sama bincang tentang kemenangan dalam pengorbanan atau dalam bahasa orang putih dia winning in sacrifice. Benar. Senang kata, ini program adalah ibarat sambungan daripada Santai Kopi dan Kurma, cuma kita buat edisi korban. Kita akan bincangkan tentang perkara yang kena mengena dengan korban. Khususnya kita dah masuk dalam musim korban, iaitu musim kita mulai buat tempahan untuk ibadah korban. Kalau tahun-tahun yang lepas, mungkin sekarang orang dah mula nak berangkat pergi haji dan sebagainya. Jadi kita dah masuk musim, kita dah masuk dalam bulan Zulkaedah, dah pertengahan bulan Zulkaedah, dah masuk feeling untuk kita persiapkan diri dalam bulan Zulhijjah untuk kita menghadapi korban Hari Raya Haji kurang sebulan lagi, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi sebelum saya mulakan, ingin saya maklumkan kepada para jemaah sekalian, barang siapa yang ingin buat tempahan kurban boleh tempah dengan kami, boleh ke website Masjid Al-Muttaqin. Okey, dan kita ada had berapa ekor kambing kita ada? Betul. Tahun ini memandangkan keadaan sebegini, masjid menghadkan jumlah tempahan yang kita buka kepada 100 ekor kambing sahaja, kambing daripada Australia. Dan Masjid Al-Muttaqin dengan berapa baki agak-agak? Dengar last kita dengar dia dalam 54. Dalam gitu lah, lebih kurang setengah. Mana dah separuh dah ditempah dah, Alhamdulillah. Cepat-cepat sebelum anda ketinggalan ataupun tak kesampaian. InsyaAllah satu ekor $300 sahaja. Dia akan dihantar ke rumah anda lah, insyaAllah. Okey, saya akan teruskan. Lupa nak tanya khabar. Minta maaf lah Ustaz Huzaifah, Ustaz Musa. Apa khabar Ustaz? Semua sihat Alhamdulillah, kita sihat. Dah makan belum? Saya alhamdulillah, berkat doa anda semua saya pun sihat. Okeylah, insya-Allah kita teruskan. Berkenaan dengan kemenangan dalam pengorbanan ni. Betul. Selalunya bila kita sebut tentang pengorbanan, mesti kita akan sebutkan kita kehilangan sesuatu, kita mengorbankan sesuatu. Tapi sebenarnya kita tak nak fokus dekat bahagian yang mana kita mengorbankan sesuatu. Kita nak fokus kepada apakah ganjaran yang kita dapat atau apakah keuntungan yang kita raih daripada pengorbanan yang kita lakukan. Dengan itu saya juga ingin para sahabat sekalian, insya-Allah mereka akan terangkan. Jadi kita lihat sebenarnya watak-watak dalam cerita kurban. Kita lihat cerita kurban ni banyak sebenarnya. Bermula daripada awal penciptaan manusia itu sendiri. Kita tahu kisah Habil dan Qabil, dan juga kemudian kisah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kisah yang terunggul kita dengar itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam berserta ahli keluarga. Jadi insya-Allah kita mulakanlah pertama sekali dengan Ustaz Muhammad Ali Fatul Nu'man. Boleh Ustaz sampaikan tentang bagaimana, apakah yang Nabi Ibrahim alaihissalam telah lalui dalam kehidupan dia dari segi pengorbanan tu, dan apakah yang kita boleh pelajari, dan supaya kita tahu korban tu bukan hanya setakat satu benda yang rasa macam sedih dan sebagainya, tapi apakah yang ganjaran yang seperti Ustaz sebutkan tadi. Dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita kupaskan atau kita santai-santai kita kongsikan tentang karakter yang unggul atau main karakter dalam cerita pengorbanan ini, iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, dan juga salah seorang daripada ulul azmi. Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti kita tahu, cerita beliau dan cerita baginda adalah baginda
mendapat zuriat pada usia yang agak lanjut. Dan juga apabila akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam mendapat zuriat, Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan ahli keluarganya di tengah-tengah padang yang tandus yang tak mempunyai sebarang kehidupan, dan itu adalah perintah Allah SWT. Maksudnya setelah sekian lama dia tunggu untuk dapat zuriat, apabila akhirnya mendapat zuriat, disuruh untuk meninggalkan zuriatnya di tengah-tengah padang pasir, yang mana dia pun tak pasti sama ada zuriatnya akan hidup ataupun tidak, kerana dia ditinggalkan dalam keadaan yang tak ada kehidupan di situ. Ibarat kita meninggalkan seseorang itu untuk, orang kata, starve to death lah, sebab tak ada pohon-pohon, tak ada sumber air dan sebagainya. Tetapi kerana keyakinan kepada Allah SWT, kerana Nabi Allah Ibrahim itu adalah seorang Nabi dan Rasul, setiap perintah yang datang daripada Allah SWT dijunjung dan akur baginda menuruti perintah itu dan meninggalkan anak dan isterinya di tengah-tengah padang pasir. Kita lihat cerita ini juga dirakamkan dalam Al-Quran. Dalam surah apa Ustaz? Rabbana inni askantu dzurriyyati fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salah. Jadi doanya Nabi Allah Ibrahim apabila dia meninggalkan anak dan isteri di tengah-tengah padang pasir, di tempat yang tak ada tumbuhan, tempat yang tak ada air, kemudian untuk apa? Untuk agar manusia itu dapat mendirikan solat. Itu vision jangka masa yang panjang yang Allah janjikan. Allah suruh buat perkara tersebut, yang Allah janjikan apakah ganjarannya. Dan kita lihat dalam pengorbanan yang tersebut kita lihat macam mana daripada cerita tersebut timbulnya punca mata air Zamzam. Kemudian datangnya syiar sa'i antara Safa dan Marwah, daripada perjalanan ataupun pengorbanan Siti Hajar dalam mencari air dan sebagainya. Dan perkara-perkara tersebut akhirnya kita lihat bahagian kedua daripada doa adalah Rabbana faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati-hati manusia itu agar cenderung dan condong kepada mereka untuk datang ke tempat tersebut. Dan kita lihat hasilnya, bumi ataupun tanah tersebut menjadi antara tanah yang paling makmur. Setiap tahun dikunjungi berjuta-juta manusia. Sampai sekarang, melainkan tahun ni mungkin kurang sikit, taklah berjuta sangat. Tak tahu ada juga orang ada juga dimakmurkan, masya-Allah. Masih lagi dimakmurkan. Jadi kita lihat itu kemenangan untuk pengorbanan yang pertama. Kemudian kita lihat apabila pengorbanan tersebut dah pun tercapai, nama selamat dah pun tercapai, dan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail membina Kaabah dan sebagainya. Kita sambung ceritanya apabila dah ini bahagian kedua dari pengorbanan. Setelah sekian lama nak dapat zuriat, Allah pertama suruh tinggalkan zuriat dia. Macam zuriat Nabi Allah Ibrahim, iaitu Nabi Ismail di tengah-tengah padang pasir. Macam kita tak tahu. Kita kalau sebagai bapa pun, kalaulah bapa yang fierce pun, ataupun yang tak emotional kan. Selalu bapa macam macho-macho kan, tak nak tunjuk sayang sangat. Tapi memang kita tahu bapa-bapa memang sayang anak-anak mereka. Walaupun macho macam mana pun, untuk tinggalkan anak dekat satu tempat yang tak pasti jalan keluarnya ataupun akibatnya, tak nak. Bapa-bapa usually lah selalunya protektif. Tak nak tinggalkan anak-anak dalam keadaan yang mungkin boleh membahayakan nyawa. Tapi Nabi Allah Ibrahim melakukan perkara tersebut, melawan naluri bapanya kerana perkara yang lebih besar, iaitu kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya perkara tersebut membuahkan hasil. Dan kita lihat tanah tersebut menjadi subur dan makmur. Kemudian apabila Nabi Allah Ismail membesar, falamma balagha ma'ahu sa'ya, apabila Nabi Allah Ismail besar, anak yang diharap-harapkan itu, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh untuk Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Ini lagi satu pengorbanan yang mana-mana bapa pun tiba-tiba disuruh untuk sembelih anaknya. Macam tak masuk akal. Macam kita pun tak boleh nak
tak boleh nak senang-senang melakukan perkara tersebut, tapi dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan dia meminta pandangan daripada anaknya Nabi Allah Ismail. Dan kita lihat Nabi Allah Ismail juga ditarbiyah dengan tarbiyah bapaknya, melihat bagaimana bapaknya membesarkannya, juga terpengaruh, mempunyai keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Allah Ismail alaihissalam, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan apa saja yang telah diperintahkan dan engkau akan mendapatiku bersama orang-orang yang sabar, ataupun di kalangan orang-orang yang sabar, iaitu sabar menurut perintah Allah SWT. Dari sini kita masuk kejap kepada kesabaran. Kesabaran itu bukan sahaja terletak pada apabila kita menghadapi ujian dan cubaan ataupun masalah. Sabar juga diperlukan dalam kita menahan diri kita daripada melakukan maksiat, dan sabar juga diperlukan dalam kita menuruti perintah Allah. Dan inilah sabar yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ismail. Walaupun lehernya, dia meletakkan lehernya atas, orang kata chopping board. Chopping board. Bukan chopping board. Apa tu? Slaughter table lah. Tapi dia dengan penuh kesabaran. Tapi kita lihat sebenarnya hikmah yang dikatakanlah, diriwayatkan oleh para ulama yang mereka melihat angle ini. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Allah Ismail adalah dikatakan bahawa Nabi Allah Ibrahim sudah mula sangat sayang kepada anaknya, dan sangat tak wajar untuk kita menduakan cinta ataupun hati kita ini kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disuruh untuk menyembelih anaknya sebenarnya untuk menyembelih rasa cinta pada anaknya, bukan untuk tak sayang anaknya langsung, tetapi untuk melebihkan cinta Allah SWT, melebihi cinta kepada perkara selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu hikmahnya, dan Nabi Allah Ibrahim pass the test lah. Maksudnya dia sanggup untuk menyembelih ataupun mengorbankan anaknya kerana cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya Allah memberikan kemenangan dan keuntungan. Kita lihat keuntungan yang diraih daripada pengorbanan ini adalah terdapat daripada semua cerita ini, pengorbanan yang pertama dan kedua, terdapat padanya syiar-syiar Islam yang sampai hari ini dihidupkan dan diagungkan, menjadi kebanggaan agama kita, dan dilakukan sampai ke hari ini. Dan manfaatnya kita lihat adalah untuk semua orang. Dan antara hikmah daripada kita melakukan ibadah kurban ini adalah untuk kita mengungsi keuntungan ataupun kelebihan yang kita ada kepada mereka yang kurang bernasib baik, dan juga untuk menggembirakan orang-orang lain, kawan-kawan kita, saudara mara dan sebagainya. Jadi kita lihat akhirnya pengorbanan tu jangan kita lihat pada perkara yang kita korbankan, tetapi kita lihat kepada manfaat ataupun keuntungan yang kita raih selepas itu, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kita kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih Ustaz Muhammad Hanif Fatul Luqman tentang berkenaan dengan Nabi Ibrahim AS dan juga ahli keluarganya, tapi tak secara detail lah tentang ahli keluarganya yang mana mereka juga menghadapi kesusahan dan sebagainya. Dan apa ni ayat-ayat yang Ustaz sampaikan tadi tu masya-Allah, daripada surah Ibrahim ada, daripada surah Safat ada, itu adalah pengajaran bagi kita. Kita tahu bahawa pengorbanan tu dia akan membuahkan hasil. Lagi-lagi kita lihat pada doa yang tadi diungkapkan, doa-doa yang Nabi Ibrahim sendiri minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengharapkan kebaikan daripada apa yang dilakukan, daripada apa yang dikorbankan. Dan kita tak lupa juga watak-watak yang lain. Watak-watak yang lain. Kita lihat Nabi Ibrahim AS. Kita lihat ada isterinya itu Siti Hajar AS. Kita lihat ada anaknya iaitu Nabi Allah Ismail AS. Dan juga seterusnya, iaitu anak ataupun kelahiran daripada Nabi Ismail AS, iaitu apa? Rasulullah, iaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam juga adalah yang
contoh bagi pengorbanan. Dan juga kita lihat dalam sejarah hidup baginda SAW pun juga banyak pengorbanan yang dilakukan. Tapi saya akan berikan kepada Ustaz Musa lah. InsyaAllah Ustaz Musa akan terangkan berkenaan dengan bagaimana Nabi Ismail alaihissalam sebagai seorang anak, sebagai seorang pemuda, falamma balagha ma'hu sa'ya, dah sampai masanya dah. Sa'ya tu mana Ustaz? Berusaha, berlari. Bukan berlari, bukan berusaha. Falamma balagha ma'hu sa'ya. Jadi sa'ya tu Nabi Ismail dah sampai pada umur yang dah faham. Sebab tu Nabi Ibrahim alaihissalam telah berbincang dengan anaknya. Maksudnya, dan anaknya dah faham usia kematangan akal. Usia kematangannya dah sampai dah. Dah sampai, orang kata bahasa Arab ar-rushd. Dah sampai kematangan, dan bermakna apa? Pada usia macam gitu muda, masya-Allah, telah diberikan ujian dan telah memahami. Jadi kita serahkanlah kepada Ustaz Musa. Ustaz Musa nama pun nama baik nama pun nama Nabi kan. Jadi Ustaz Musa terangkan berkenaan lebih lanjut tentang Nabi Ismail, pengorbanannya dan apa kita boleh pelajari daripada itu. Silakan Ustaz. Sebenarnya pada hari ini Ustaz, Ana nak share 4 perkara ataupun 4 sifat Nabi Ismail yang kita boleh buat teladan. Maksudnya macam nak nampak tak orang buat video, okay, this is 4 steps to do this, 4 steps to macam mana nak belajar. Try sikit kan. Jadi 4 sifat yang kita boleh belajar daripada Nabi Ismail alaihissalam adalah, yang pertama, beliau merupakan seorang yang soleh. Bermaksud seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, simple lah. Yang kedua, berbakti kepada ibu bapa. Nabi Ismail alaihissalam seorang yang patuh atas semua perintah Nabi Ibrahim, termasuk saat ayahnya bermimpi untuk menyembelih dirinya, dia terus patuh, dia taat. Dia cakap, kalau inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wahai ayahku, kau buatlah, laksanakanlah. Sama juga masa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membina Kaabah. Jadi Nabi Ismail pun cakap, kalau inilah yang diperintahkan oleh Allah, maka kau laksanakanlah wahai ayah. Ini yang kedua, soleh, berbakti. Yang ketiga pula adalah yang Ustaz Hanifatul Nu'man dah sebut tadi, ialah sifat sabar. Sifat sabar. Kita bayangkan kalaulah ayah kita cakap, wahai anakku, abang, ayah nak kena sembelih abang. Macam mana reaction kita? Reaksi kita macam mana? Tapi Nabi Ismail dia sabar. Dia bukan terus macam, alamak mana boleh, ayah tak sayang saya ke? Tapi yang pertama yang dia fikirkan adalah, okay, ini perintah Allah, dan Nabi Ibrahim adalah Nabi Allah, dan aku harus ataupun mesti mentaati perintah Allah dan juga perintah ibu bapaku yang tak salah lah, yang tak maksiat, yang tak berdosa. Selagi mana kita diperintahkan oleh ketua-ketua kita ataupun orang-orang atasan, selagi mana dia tak salah, selagi mana dia tak macam bukan buat dosa ke apa ke, selagi itulah kita taat, kita patuh dan kita ikutlah. Okay, itu nombor 3, sabar. Yang last sekali adalah ikhlas. Kita lakukan segala amal kebaikan dengan ikhlas dan tidak mengharapkan hadiah ataupun apa-apa daripada siapa-siapa pun. Jadi bila kita nak mengorban ataupun kita nak laksanakan korban, sekarang kan kita nak tempah kambing kan dan sebagainya, kita kena ada niat yang suci, yang ikhlas.
Kita jangan ambil kira lah, sila ni dia korban kambing dia lagi mahal daripada kambing aku. Kambing wagyu kan? Kambing wagyu. Wagyu. Jadi alamak, pahala dia mesti lagi banyak Tak boleh lah gitu kan. Tak boleh gitu. Kita kena yang mana kita mampu, insya-Allah. Yang penting adalah niat yang ikhlas, hati yang suci. Bukan berapa mahal korbannya, bukan dari negeri mana korbannya ataupun lain-lain lagi lah. Kerana yang penting adalah ikhlas, keikhlasan. Okay. Jadi keempat-empat sifat ni, soleh, berbakti, sabar dan ikhlas, macam mana boleh ada pada diri Nabi Ismail? Macam mana? Tentunya daripada macam mana cakap the upbringing of the child. Didikan atau tarbiyah daripada ibu dan ayahnya, daripada Nabi Ibrahim AS. Dari kecil lagi jika dia diasuh dalam environment yang baik, yang betul. Jadi kalau seseorang tu dia dah besar, insya-Allah dia akan ada macam second nature lah gitu. Second nature dia nature jugalah. Kalau second nature itu macam itulah. Tarbiyahkan. Okay. Jadi kita sebagai ibu bapa ni macam faham ya, sebagai ibu bapa, sebagai anak kita sebagai anak kita sebagai insya-Allah bakal ibu bapa kita nakkan anak tu untuk jadi baik, jadi anak yang soleh. Bilakah kita nak start? Bila kita nak start? Dia dah lahir baru kita nak jadi baik lah, itulah inilah ke? Sebelum apa-apa kita dah kena start sekarang. Betul. Nak kena mula macam Ustaz Uzaifah lah. Ustaz Uzaifah tak ada anak 2 orang kan. Ustaz Uzaifah dah start dah tu. Nabi Ibrahim pun telah mendoakan Rabbi habli minas solihin. Itu pun sebelum kelahiran Nabi Ismail. Jadi sebelum tu kita dah kena berdoa masa sebelum kahwin lagi sebelum kahwin. Sekarang apa yang kita boleh Rabbi habli minas solihin. Boleh, amin. Rabbana hablana lah. Rabbana hablana minas solihin. Betul. Okay, jadi insya-Allah kalau kita sebelum masa dan selepas kita doakan, kita jaga, kita asuh, kita didik dengan baik, insya-Allah seseorang anak itu akan menjadi orang ataupun insan yang soleh, yang berbakti kepada ibu bapa, yang penyabar dan juga yang tadi ikhlas menunaikan amal ibadah, insya-Allah. Itu saja yang saya boleh kongsikan. Terima kasih Ustaz Musa atas penyampaian tu. Masya-Allah. Jadi 4 poin semua kena ingat tau. Para penonton, para jemaah, kalau tak ingat lain tak apa, 4 poin ni kena ingat. Boleh gitu ingatkan orang. Tapi catat, tulis Jadi kita ingat apakah take away kita pelajari. Assalamualaikum. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Musa yang terakhir sekali, iaitu berkenaan dengan ikhlas. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Al-Hajj ayat ke-37 kan, tidak akan sampai pada Allah Taala daging yang dikorbankan itu ataupun darahnya tak sampai, tapi yang sampai itu adalah takwa. Maknanya kalau kita ikhlas, berapa banyak kita korbankan tu insya-Allah Allah Taala terima, atau berapa sikit. Tapi kalau kita tak ikhlas, kita tak ada takwa, maka berapa ribu pun kambing kita sembelih pun takkan sampai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okeylah. Dan yang terakhir sekali adalah ini daripada kerana doa mereka, kerana doa Nabi Ibrahim AS, keturunannya masya-Allah dipelihara sampai lahirnya Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi panutan kita, Nabi ikutan kita, dan kehidupan Nabi SAW juga penuh dengan pengorbanan. Jadi saya yang terakhir saya serahkan kepada Ustaz Huzaifah untuk sampaikan kepada kita tentang pengorbanan baginda SAW. Dipersilakan Ustaz. Baiklah, jadi bila
kita cakap pasal pengorbanan ni, tak akan kita terlepaslah daripada cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana di antara manusia yang paling dicabari ataupun yang melalui banyak pengorbanan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pengorbanan Nabi SAW, kalau kita ceritakan banyaklah, tapi satu pengorbanan ni adalah pengorbanan yang mana Nabi SAW pergi ke Taif. Jadi kalau kita tahulah cerita dia, di sebaliknya ialah Nabi SAW pergi ke satu bandar ni yang bernama Taif. Jadi kenapa baginda SAW pergi ke Taif? Niat Nabi SAW ialah untuk mengajak kaum orang Taif ini kepada Islam, dan juga kerana keadaan di Mekah telah agak rumit ataupun susah untuk Nabi SAW berada di Mekah. Jadi Nabi SAW ingin ke Taif dengan harapan orang-orang Taif dapat memberi protection lah, memberi protection dan juga dapat beriman atas agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi apabila Nabi sampai di sana, Nabi bertemu dengan dia punya chief lah, dia punya ketua-ketua lebih kurang ada 3 ketua orang Taif. Nabi SAW bertemu dengan mereka. Mereka tidak terima, bukan sahaja mereka tidak terima, tetapi mereka ejek Nabi SAW. Mereka menghina Nabi SAW, mengutuk dan sebagainya. Dan bukan saja mereka mengutuk dan menghina, mereka juga menyuruh untuk kira budak-budak yang lepak kat luar lah. Kalau sekarang melontar kayu ke apalah kira. Jadi dia suruh budak-budak ni melempar dan melontar kayu, batu dan berbagai-bagai benda lah untuk mencederakan Nabi SAW, sehingga dikatakan darah berlumuran sampai ke dipanggil sandal sandal Nabi SAW ni kira dipenuhi lah dengan darah, capal capal baginda SAW. Jadi walaupun dalam keadaan begini Nabi SAW telah dihina dan juga telah dilontar batu dan sebagainya, malaikat turun dan malaikat beritahu yang bahawa kalau Nabi SAW inginkan, Taif ni boleh dihancurkan oleh 2 gunung, kerana Taif ini berada di antara 2 gunung. Kalau diinginkan boleh dihancurkan. Tetapi apakah doa ataupun permintaan Nabi SAW? Nabi SAW bukan meminta kehancuran orang-orang Taif, tetapi meminta supaya mereka mendapat hidayah. Kalau kaum ataupun orang pada zaman ini tak memeluk Islam, Nabi SAW mengharap supaya anak mereka ataupun keturunan mereka memeluk agama Islam. Jadi kesabaran seperti yang tadi Nabi Musa pula. Ustaz Musa beritahu salah satu sifat Nabi Ismail yang terunggul ialah kesabaran. Nabi SAW mempunyai kesabaran. Kalau kita dalam keadaan macam itu, orang dah campak batu kat kita, bukan campak batu je lah, orang tutup, kalau kita ketuk pintu rumah orang tutup pintu depan muka kita pun kita dah fed up. Tapi Nabi SAW bukan saja ditutup pintu, tetapi dihalau sampai orang campak batu pun dia tetap bersabar. Kalau driver cancel pun dah fed up, Ustaz. Betul. Lagi kau dah lambat kan? Kita dah book dah tunggu 10 minit ni. Lagi 1 minit driver cancel. Jangan-jangan tu yang nak book solat Jumaat tak dapat-dapat pun tengah fed up sekarang ni. Betul. Sabarlah. InsyaAllah tak ada. Sabar ya. Tak ada gunung dekat antara masjid. Tak ada gunung apa je, tak ada. Jadi itulah satu sifat Nabi SAW, dia bersabar, dan juga Nabi SAW mempunyai
ikhlas ataupun istihsan, iaitu Nabi SAW hanya mengharapkan balasan daripada Allah Ta'ala. Walaupun Nabi SAW buat sesuatu perkara yang baik, dia dapat balasan yang buruk, tapi Nabi SAW tak nak balas balik dengan perkara yang buruk, bahkan mendoakan hidayat untuk mereka. Jadi satu pelajaran yang kita boleh pelajari ialah kalau ada sesiapa yang menyakiti hati kita, Grab driver cancel kita punya order ke apa, kita doakan hidayat untuk mereka. Jangan pula kita doakan keburukan lah untuk seseorang itu, kita doakan hidayat. Kemungkinan kerana doa kita ini orang itu dapat hidayat, dan kerana doa kita dan kesabaran kita, kerana hidayah mereka dapat tu, setiap amal yang mereka lakukan, kita insya-Allah juga akan mendapat pahalanya. Jadi balik pada cerita tadi, disebabkan doa Nabi SAW tu, salah satu orang yang bernama Tufail Ad-Dawsi telah menerima Islam. Dan kerana beliau ini, mungkin kita banyak tak pernah dengar sahabat yang bernama Tufail ni, At-Tufail, tetapi kita semua, saya pasti pernah dengar satu sahabat yang bernama Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah lah, daripada disebabkan At-Tufail Ad-Dawsi ni, disebabkan dia Abu Hurairah memeluk agama Islam, dan Abu Hurairah sekarang adalah yang kita tahu sebagai seorang narrator ataupun narrator? Rawi yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW, walaupun beliau hanya memeluk agama Islam pada 4 tahun terakhir. 4 tahun terakhir sebelum kewafatan baginda SAW, tetapi beliau adalah perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW yang ada pada kita sekarang inilah. Jadi kita tak tahulah, kadang-kadang pengorbanan kita ataupun doa kita ni diterima Allah, sehingga akan boleh melahirkan seseorang yang kita tak sangka-sangka lah. Jadi kita lihatlah pengorbanan Nabi SAW dan doa Nabi SAW dan harapan ataupun sifat mengharap daripada Allah Ta'ala itu, disebabkan itulah agama alhamdulillah telah tersebar ke seluruh dunia, dan disebabkan itu juga kita dapat beriman kepada apa yang telah diajarkan oleh Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita dapat pelajari ini samalah, satu ialah pengorbanan, kita kena berkorbanlah untuk agama Islam, dan kedua, bila kita buat pengorbanan ni, kita kena bersabar. Akan ada ujian. Bila kita lalui ujian ni, kita kena bersabar, dan jangan kita lose hope. Jangan kita lose hope. Allah sentiasa bersama kita lah. Innallaha ma'ana, Allah Ta'ala sentiasa bersama kita. Dan doa, seperti mana Allah Ta'ala beritahu, ayat dia surah apa Ustaz? Jika berdoa, ud'uli astajib lakum. Doalah kepadaku, aku akan terima doamu. Jadi itu janji Allah Ta'ala lah. Ud'uli, doalah kepadaku, Allah Ta'ala akan terima doa kita, insya-Allah Ta'ala. Jadi itulah sedikit sebanyak pengkongsian berkenaan dengan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz Huzaifah atas perkongsian. Nasib baik tak confuse tadi tu Ustaz Musa Nabi mana? Saya tak ada semua Nabi Musa tak ada Alhamdulillah, satu perkongsian yang santai untuk kepada para jemaah, para penonton kita yang apa kita telah pelajari. Yang paling penting, jangan lupa like and share. Like and share. Dan jangan lupa buat korban. Dengan kalau boleh dengan Masjid Al-Muttaqin. Yes, masih ada kosong lagi. Cepat-cepat. Jangan lupa apa kata Piramli apa? Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa,
itulah kasih mesra sejati dan mulia. Jiwang pula. Yalah, pengorbanan jadi itulah sedikit sebanyak yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Asatizah kita. Jadi seperti kata tadi, jangan lupa berkorban, jangan lupa like and share, teruskan like and share, insya-Allah setiap korban anda Allah Subhanahu Wa Taala akan terima. Nak korban berbanyak dipersilakan. Jangan lupa takwa dalam hati harus kita tunjukkan. Ikhlas dalam amal kita dan bersabar atas segala ujian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri kita. Itulah sahaja sedikit sebanyak. InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa akan datang. Akan ada sesi-sesi lain juga. Banyak lagi sebenarnya kalau kita cakap pasal bulan Zulhijjah selain daripada korban. Ada pasal haji. Ada lagi pasal apa sunah-sunahnya dan sebagainya kalau orang berkorban ni, insyaAllah sesi akan datang akan kita bincangkan. Okey, itu sahaja daripada kami dan insyaAllah moga Allah SWT memberkati kita semua, insyaAllah, dan juga anda sebagai penonton. Bila anda sampaikan video ini, orang lain juga dapat manfaat, anda juga mendapat pahalanya. Itulah cara kita menjana pahala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.